Assalamualaikum Doktor. Saya Azrul Hisham bin Ahmad Elais Ahmad. Saya bersama rakan kumpulan yang lain terdiri daripada Faisal, Rusdi, Faizul dan Nasrul Effendi. So, topik yang akan dibincangkan oleh kumpulan kami adalah berkaitan isu tuntutan terhadap Pulau Batu Putih antara negeri Malaysia dan Singapura. Satu strategi atau pendekatan kerajaan Malaysia dalam perundingan dan tawar-menawar isu tersebut adalah pada 14 Februari 1980 melalui nota diplomatik Singapura membantah kemasukan Pulau Batu Putih sebagai sepihan wilayah Malaysia yang dituntut di Peta Baru. Disebabkan bantahan itu, Kementerian Luar Malaysia dan Singapura mengadakan mesyuarat untuk melaksanakan pertikaian itu secara persetujuan melalui rundingan dua hala. Memandangkan rundingan pertama menemui keputusan yang tidak kesudahan, Perdana Menteri kedua-dua ketiga itu Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew memutuskan pada dasarnya untuk menangguhkan kes itu kepada ICJ pada September 1994. ICJ dipilih sebagai resolusi pihak ketiga oleh Mahathir Mohamad kerana rundingan dua hala untuk menyelesaikan pertikaian itu, walaupun dia menentang idea itu pada mulanya. Malaysia menolak hujah Singapura bahawa konsep kedaulatan Melayu tradisional berasaskan terutamanya kepada kawalan ke atas rakyat dan bukan ke atas wilayah. Ia menyatakan bahawa kuasa di negara di seluruh dunia adalah berdasarkan gabungan kawalan ke atas rakyat dan wilayah, dan ini terpakai kepada negeri-negeri Melayu seperti mana-mana negeri-negeri lain. Sejak Kesultanan Johor ditubuhkan pada abad ke-16, ia sentiasa mempunyai raja-raja yang diiktiraf sebegitu dan dengan itu memerintah taat setia rakyat dan menguasai wilayah tempat di mana mereka itu tinggal. So, yang kedua adalah teori yang boleh dihubung kaitkan dengan strategi kerajaan. Analisis proses ialah teori yang paling hampir dengan tawar-menawar yang berlaku dalam isu undangan Pulau Batu Putih ini. Analisis proses memberi tumpuan kepada kajian dinamik proses. Contohnya, kedua-dua kerajaan Malaysia dan Singapura cuba mencari formula untuk meramalkan tingkah laku pihak lain dalam mencari kadar konsesi untuk meramalkan kemungkinan hasil. Proses rundingan oleh itu dianggap terbentang antara titik, iaitu titik permulaan dan perselisihan, titik akhir penumpuan. Titik keselamatan yang dipanggil merupakan hasil pengeluaran pilihan juga untuk diambil kira. Isu ini melibatkan rundingan pihak ketiga, hakim, peguam dan ejen untuk bintang filem contohnya adalah perunding pihak ketiga. Sesiapa saja yang berunding bagi pihak anda atau mendengar rayuan anda kemudian memutuskan nasib anda sesuai dengan peranan perunding pihak ketiga. Dalam isu Pulau Batu Putih, ICJ adalah perunding pihak ketiga. Terdapat 4 peranan asas perunding pihak ketiga, iaitu penimbang tara, pendamai, perunding dan pengantara. Setiap peranan perunding pihak ketiga ini menyediakan perkhidmatan khusus untuk pihak yang telah mengajinya, dan perkhidmatan mereka selalu bergantung kepada situasi. Slide yang seterusnya akan disambung oleh rakan kumpulan saya. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum, saya Muhammad Faisal bin Ahmad, nombor metrik 266090. Baik, saya akan menerangkan berkenaan dengan hasil yang diperoleh daripada isu perundingan tersebut. Dalam pertikaian wilayah antara Malaysia dan Singapura berhubung dengan Pulau Batu Putih, kedaulatan sesebuah negara menjadi isu utama yang terlibat dan menjadi perhatian kedua-dua negara. Walaupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menolak keputusan pertikaian itu yang menyatakan Singapura adalah pemilik Pulau Batu Putih dan kedua-dua negara telah menerima keputusan itu dengan hati terbuka, namun terdapat pengajaran penting yang diperoleh daripada peristiwa tersebut. Hal ini kerana menurut bukti sejarah, Kesultanan Johor memiliki Pulau Batu Putih secara sah sebelum diberikan kepada British untuk mengurus dan mengawal rumah api di pulau tersebut. Walau bagaimanapun, disebabkan kecuaian pihak berkuasa pada ketika itu dan kurangnya usaha untuk mengekalkan dan melaksanakan hak di pulau itu oleh kerajaan Malaysia kemudian selepas merdeka, berbanding usaha yang dilakukan oleh Singapura, maka Malaysia telah tewas kepada Singapura dalam pertikaian ini. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Malaysia dan iktibar harus diambil oleh kerajaan dan rakyat agar kejadian sama yang melibatkan kedaulatan negara tidak berulang pada masa hadapan. Kita harus mengambil perhatian bahawa dari awal lagi permohonan semakan ini bukanlah rayuan terhadap penghakiman awal.
Sebaliknya, permohonan untuk memperkenalkan fakta baharu yang ditegaskan oleh Malaysia sebagai faktor penentu kepada keputusan kes itu. Permohonan untuk semakan penghakiman ini bukanlah sesuatu yang luar biasa dan dalam sejarah mahkamah telah dibuat dalam sekurang-kurangnya 3 kes sebelum ini. Secara ringkasnya, permohonan semakan sekarang melibatkan proses 2 peringkat, iaitu perlu meyakinkan mahkamah bahawa ia telah memenuhi semua keperluan di bawah perkara 61 statut mahkamah, dan untuk meyakinkan mahkamah bahawa fakta yang baru ditemui yang dibuktikan melalui 3 dokumen, iaitu surat-surat dalam pihak berkuasa kolonial Singapura pada 1998, laporan insiden itu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Rushidi bin Roslan, nombor metrik 266603. Okey, saya akan menerangkan tentang cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Malaysia dalam isu perundingan tersebut mengenai kedaulatan. Okey, kedaulatan bertindak sebagai simbol kuasa kepada semua negara merdeka di seluruh dunia. Adalah penting untuk mempertahankan kemerdekaan dan ketuhanan sesebuah negara bagi mengelakkan sebarang bentuk penjajahan. Okey, kedaulatan juga membayangkan peranan penting dalam melindungi keselamatan dan kestabilan negara dalam memerangi ancaman luar serta dihormati oleh negara lain. Okay, dalam konteks ini, Malaysia walaupun lokasinya yang strategik yang berfungsi sebagai ekonomi maritim yang aktif, keadaan dan geografi Malaysia merangkumi beberapa masalah sempadan yang biasanya dialami oleh negara pesisir, khususnya negara Asia Tenggara. Malaysia terlibat dalam menyilangkan tuntutan maritim dan pertikaian wilayah dengan hampir semua negara jirannya. Tuntutan dan pertikaian itu merebak dari Laut Celebes, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, Selat Singapura, Selat Melaka, Laut Andaman dan ke Teluk Thailand. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang cabaran dan halangan yang dihadapi oleh Malaysia dalam isu perundingan tersebut mengenai sejarah. Sejarah merupakan elemen yang sangat pentinglah kepada sesebuah negara. Isu atau peristiwa yang telah berlaku pada masa lampau mempunyai beberapa kesan terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin sesebuah kerajaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan negara, termasuk keputusan mengenai aspek ekonomi, politik dan sosial dari semasa ke semasa. Sementara itu, tindakan atau keputusan yang diambil pada masa kini akan menentukan masa depan sesebuah negara, sama ada untuk dinikmati atau digeruni oleh generasi yang akan datang. Aspek sejarah, proses pembangunan semasa dari prospek masa depan sesebuah negara adalah proses yang berterusan dan saling berkaitan. Setakat itu saja pembentangan saya dan saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Faizul bin Hanafiah, nombor metrik 266047. Saya akan meneruskan perbincangan kumpulan saya, iaitu perbezaan di antara Malaysia dengan negara lain dalam membincangkan isu perundingan dan tawar-menawar. Iaitu tajuk pilih satu negara maju untuk perbandingan dengan Malaysia. Saya memilih untuk kes di mana kes Pulau Batu Putih adalah contoh situasi yang penuh pengajaran kepada Malaysia, khususnya dalam menjaga kedaulatan negara. Implikasi daripada situasi ini perlulah diketahui dan difahami oleh rakyat dan pemimpin Malaysia agar dapat diambil iktibar dan dijadikan panduan kedaulatan negara pada masa hadapan. Walaupun keputusan itu tidak memihak kepada Malaysia,
langkah utama dalam menerima keputusan ini secara terbuka adalah penting. Kehilangan kedaulatan ke atas kawasan yang pernah menjadi sebahagian daripada negara kita, Malaysia, adalah masalah besar. Tetapi menerima keputusan ini dengan hormat adalah cara yang terbaik untuk kita mengekalkan hubungan baik antara kedua-dua negara, iaitu Malaysia dan Singapura. Kerajaan dan rakyat Malaysia terkenal dengan budi bahasa. Pendekatan aman dan baik sering menjadi pilihan kerajaan Malaysia, terutamanya dalam menghadapi sebarang situasi atau konflik yang melibatkan negara lain. Orang ramai amnya dan kerajaan Malaysia khususnya perlu mengambil keputusan ini secara positif dan mengambil iktibar daripada pertikaian wilayah Pulau Batu Putih agar kedaulatan negara terus terpelihara dengan baik. Seluruh dunia mengetahui bahawa pulau itu adalah milik Malaysia, tepatnya di Johor, dengan semua dokumen berkaitan dan komprehensif, dan zaman purba telah mengesahkannya. Kecuaian pihak tertentu telah menyebabkan Malaysia kehilangan kedaulatan pulau kepada negara lain. Ketidakpedulian bekas pentadbir yang membenarkan Singapura menjalankan kuasa ke atas pulau dan rumah api itu telah menyebabkan Malaysia kehilangan pemilikan pulau itu. Tambahan pula, tanpa pemikiran dan perbincangan yang lebih lanjut dan komprehensif, Malaysia telah mengesahkan dengan segera bahawa Johor tidak menuntut pemilikan pulau itu, walaupun pengesahan dibuat oleh dokumen hitam putih sahaja. Okey, saya teruskan dengan perbezaan di antara Malaysia dengan negara lain dalam membincangkan isu perundingan dan tawar-menawar. Iaitu tajuk adalah pilih salah satu negara maju untuk perbandingan dengan Malaysia. Jika dibandingkan dengan Malaysia, usaha dan tingkah laku Singapura yang menunjukkan dedikasi mereka untuk menuntut Pulau Batu Putih, Malaysia juga telah membuat tuntutan, tetapi tiada susulan dibuat. Sejak itu mula dibangkitkan 28 tahun yang lalu. Komitmen Singapura untuk menuntut Pulau Batu Putih adalah jelas dan usaha yang ketara seperti membelanjakan dana yang besar untuk membangunkan pulau itu telah dijalankan sejak tuntutan itu bermula. Di sini kita dapat lihat yang di mana Singapura bersungguh-sungguh mengeluarkan dana sejak daripada dia mula tuntut, dia dah mengeluarkan dana. Di situ kita dapat lihat yang mereka memang betul-betul mahukan Pulau Batu Putih ini. Tindakan Singapura memberikan kelulusan dalam mana-mana keadaan pegawai Malaysia mahu melawat Pedra Branca yang didakwa oleh mahkamah sebagai sokongan mustahak kepada tuntutan Singapura mengenai kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Oleh itu, resolusi yang dibuat oleh ICJ memihak kepada Singapura kerana mereka melipat gandakan kelebihan melaksanakan pelbagai tindakan kedaulatan berkenaan pulau itu, dan ini dibenarkan oleh Malaysia. Akibatnya, mereka mencapai puncak dalam tuntutan ini atas keupayaan mereka untuk mentadbir pulau itu untuk masa yang lama. Di sini kita dapat lihat yang di mana Singapura boleh mentadbir pulau itu dengan lebih baik kerana Malaysia yang telah memberi ruang untuk mereka mentadbir pulau itu. Kat sini kita dapat lihat yang di mana Singapura lebih layak kerana mereka mampu untuk mentadbir dengan lebih baik kerana Malaysia sendiri yang memberikan peluang untuk mereka
mentadbir pada mulanya lah. Okey. Singapura juga mempertahankan tuntutan kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih dengan menyatakan pendudukan sah oleh British semasa rumah api Horseshoe dibina di pulau tersebut. Usaha mempertahankan Pulau Batu Putih dikuatkan lagi dengan hujah Singapura bahawa Malaysia gagal mengeluarkan permit yang dikeluarkan oleh kerajaan Johor kepada British. Singapura juga menghantar bukti berhubung pihak berkuasa berkanun dan pentadbiran ke atas Pulau Batu Putih serta perkara berkaitan kawalan, kemudahan dan akses ke Pulau Batu Putih. Di samping itu, Singapura mempersoalkan hak Malaysia ke atas Pulau Batu Putih dengan menyatakan mengapa Malaysia tidak mengambil sebarang tindakan pada masa lalu apabila Singapura melakukan pelbagai aktiviti di sana. Singapura menyatakan bahawa Malaysia tidak menjalankan tanggungjawab pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang seperti yang biasa dilakukan oleh pihak berkuasa yang berhak dalam keadaan sedemikian yang bertentangan dengan tuntutan Malaysia ke atas Batu Putih. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanasrat Effendi bin Asnur Malik, nombor matrik 266555. Okey, saya akan membuat kesimpulan di atas isu tuntutan terhadap Pulau Batu Putih di antara Malaysia dan juga Singapura. Okey, berdasarkan pertikaian yang berlaku di antara Singapura dan juga Malaysia berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Ini memberi pengajaran yang penting yang perlulah kita ketahui di mana pentadbir dan juga rakyat dalam kedaulatan negara perlu dijaga dan diperkukuh dengan tindakan yang lebih realistik lah. Isu yang telah berlaku walaupun pahit untuk diterima dan hati yang terbuka, tetapi tidak pernah kita lupakan, di mana kita perlu fahami dan berakal dalam ingatan agar perkara yang sama tidak akan berulang lagi lah. Pertikaian mengenai Pulau Batu Putih ini di antara Malaysia dan Singapura membawa pengajaran yang ketara dan kesan yang tidak terkira kepada negara, khususnya dalam isu kedaulatan, di mana pertikaian ini juga menunjukkan bahawa wilayah negara boleh berubah dan menjadi lebih kecil dan akhirnya mengganggu keselamatan negara dan rakyat dan juga pemimpin negara harus berganding bahu mencari jalan penyelesaian bagi memelihara kedaulatan negara, bagi mengelak daripadanya negara kita ni dijajah dan mencabar imej, kedudukan, status dan juga maruah negara lah. Okey, setakat je lah perbentangan grup kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum.